Pergi ke Pangkor, membeli bilis, singgah di Lumut menjamu selera. Izinkan saya memulakan majlis, membuka kata memula bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang dihormati, Yang Berhormat Encik Ahmad Saidi Muhammad Daud, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Sumber Manusia Negeri Perak. Yang dimuliakan lagi dihormati ahli panel dan moderator, Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Seri IR Dr. Sahul Hamid bin Abdul Bakar, Naib Chancellor Unitar International University dan Penasihat Pendidikan Beasiswa dan Yayasan Prihatin Nasional, Datuk Muhammad Aizuddin Muhammad Ghazali, Ketua Eksekutif Yayasan Prihatin Nasional, Profesor Madya Dr. Ridwan Cik Ros, Pensyarah Kanan Fakulti Teknikal dan Vokasional di Universiti Pendidikan Sultan Idris, yang dikasihi Dr. Muhammad Suhaimi bin Muhammad Ali, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak, Tuan Muhammad Fairuz bin Mansun, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD Jabatan Pendidikan Negeri Perak, Tuan Haji Muhammad Mis Mahfuz Munir bin Haji Masduki, Pengarah Pusat Aspirasi Anak Perak, Dr. Masyarah Ahmad, Ketua Eksekutif Institut Darul Rizwan, ahli-ahli pemikir Darul Rizwan, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dan peserta-peserta webinar yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah izinnya dapat kita berkumpul secara maya pada petang ini dalam webinar Darul Rizwan bertemakan mensejahterakan modal insan, edisi khas bertajuk Moh Belajar Lebih Jauh. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis kita pada hari ini yang penuh bermakna ini, marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang hadirin hadirat sekalian, adat berbahasa menyampaikan pesan, adat berbicara menyampaikan ucapan. Majlis dengan ini mempersilakan Yang Berhormat Encik Ahmad Saidi Muhammad Daud, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Sumber Manusia Negeri Perak untuk menyampaikan ucapan alu-aluan dan seterusnya merasmikan webinar Darul Rizwan bertemakan mensejahterakan modal insan, edisi khas bertajuk Moh Belajar Lebih Jauh. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada adinda saudara pengacara majlis yang juga merupakan pembudacara bagi program kita pada hari ini. Adinda saya Encik Mahathir bin Muhammad. Tak sedap dengan tak lengkap rasanya bila dijual dengan pantun, saya tak balas dengan pantun ni. Jadi saya mulakan dengan pantun. Sarapan pagi, nasi lemak dan sambal bilis disulam dengan biskut kelapa. Terima kasih adinda pengurusi majlis. Izinkan hamba memulakan bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa kitabil aziz. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ilal akhiril ayah. Yang saya hormati, hari ini izinkan saya untuk mengalu-alukan, meraihkan serta menghargai kehadiran kesemua ahli-ahli panel yang dijemput secara khas hari ini. Saya mulakan dengan Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Seri Insinyur Dr. Sahul Hamid bin Abu Bakar,
yang merupakan Naib Chancellor bagi UNITAR International University dan juga merupakan penasihat pendidikan dan beasiswa Yayasan Prihatin Nasional. Terima kasih banyak Tan Sri bersama dengan kita pada hari ini. Bukan saja bersama, saya dipahamkan Tan Sri merupakan salah seorang daripada ahli panel. Saya hari ini terpanggil sikit Dr. Maisarah dan juga semualah pengacara majlis dan sebagainya sebab saya pernah berada di bawah Tan Sri sewaktu Tan Sri menjadi VC UiTM. Saya sebahagian daripada pelajar UiTM pada masa itu Tan Sri. Jadi bila saya mendengar suara Tan Sri tadi tak ubah-ubah lagi. Masih lagi Tan Sri yang saya kenali dulu, alhamdulillah. Terima kasih banyak Tan Sri bersama kita pada hari ini. Tak dilupakan turut bersama pada hari ini juga merupakan ahli panel kita Datuk Muhammad Aizuddin bin Muhammad Ghazali yang merupakan kekanda saya lah ni. Saya dipahamkan orang Tepin, orang Perak dan juga bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan King Edward, Magni Nominis Umrah, dan sekarang ni merupakan All Edwardian lah, OE. Terima kasih banyak orang Perak juga rupanya. Dan happen to be Tan Sri, Datuk Aizuddin ini pernah menjadi yang di-Pertua MPP sewaktu saya juga berada di bawahnya. Saya masa itu di Kolej Perindu. Jadi macam pertemuan yang mungkin tidak dirancang tapi cukup bermakna untuk kita semua pada kali ini. Turut bersama kita pada hari ini yang akan mengacarakan program webinar kita ataupun moderator bagi forum kita pada hari ini, Profesor Madya Dr. Rizwan bin Cik Ros yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Teknikal dan Vocational UPSI ataupun Universiti Pendidikan Sultan Idris. Terima kasih banyak Doktor. Walaupun Doktor memakai baju UPSI hari ini, tapi sahabat baik Doktor merupakan pelajar mantan ataupun alumni UiTM juga Tan Sri, Dr. Nazri. Itu merupakan rakan sebilik saya tu. Sama-sama dalam Kolej Perindu dulu. Jadi saya dipahamkan, dia kata moderator hari ini, dia kata insyaAllah maybe tak ada apa-apa, kawan baik dia kata di UPSI. Jadi itulah dia bersangkut-sangkut mudah-mudahan. Jadi inilah keadaan kita terus merapatkan ukhuwah sama-sama kita. Saya juga mengalukan dan meraihkan kehadiran yang saya kasihi kekanda saya, kekanda Dr. Muhammad Suhaimi bin Muhammad Ali yang merupakan pengarah bagi Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Tak dilupakan kekanda Tuan Muhammad Fauzi bin Mansun yang merupakan timbalan pengarah bagi sektor perancangan dan juga pengurusan PPD Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Kemudian turut bersama kita pada hari ini yang saya hormati, yang saya raikan juga, tak lain tak bukan kekanda saya Tuan Haji Muhammad Misbahul Munir bin Haji Masduki yang merupakan pengarah bagi Pusat Aspirasi Anak Perak ataupun singkatan pendeknya PASAK, Gerbang Kerjaya, Moh Pojewe. Itulah antara singkatan-singkatan bagi PASAK yang merupakan agensi peneraju bagi sumber manusia di negeri Perak, yang mana pengarahnya adalah Tuan Haji Misbahul Munir. Saya merupakan pengerusi bagi PASAK Negeri Perak. Tak dilupakan kakak saya bila bahasa dengan dia kakak, dia panggil saya adik, terasa muda lah sikit saya ni. Jadi kakak saya antara orang yang bertungkus lumus bagi menjayakan program pada hari ini. Program pada hari ini Tan Sri bermula daripada pertemuan di pejabat saya. Kita bincangkan di antara IDR dan juga kerajaan negeri apa yang boleh kita hadirkan bagi membantu pelajar-pelajar di dalam negeri Perak. Akhirnya program pada hari ini tercetus. Jadi saya meraihkan, menghargai dan sangat berterima kasih kehadiran kakak saya Dr. Maisarah binti Ahmad yang merupakan Ketua Eksekutif bagi Institut Darul Rizwan ataupun IDR. Tak dilupakan kepada kumpulan pemikir Darul Rizwan yang diketuai oleh Profesor Datuk Nur Hasni ataupun Datuk Noni yang juga sama-sama memikirkan bagi perjalanan program pada hari ini. Ini antara tim yang melaksanakan tugasan itu dan juga semua ketua-ketua jabatan, persekutuan maupun daripada negeri yang turut bersama pada hari ini. Tak dilupakan yang sangat kita hargai kehadiran mereka dalam webinar pada kali ini, tak lain tak bukan adik-adik kita, peserta-peserta dan mungkin juga ayah dan ibu yang turut bersama kita. Inilah golongan yang kita sasarkan dan juga yang kita raihkan bersama dengan kita pada hari ini, dan kita cuba ilhamkan satu program buat mereka dengan harapan kita insya-Allah mudah-mudahan adanya terwujudnya satu platform untuk mereka terus bergerak dengan lebih jauh selepas ini mudah-mudahan. Pertama dan selamanya, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, our Lord, our God, kerana dengan limpahan kurniaannya serta inayahnya dapat kita sama-sama berkumpul pada hari ini. Walaupun dalam keadaan kita meraihkan pembudayaan norma baharu, new norm, kita sedang diuji dengan pandemik COVID-19
yang sedang melanda negara kita, bukan sahaja Malaysia, bukan sahaja negeri Perak, malah seluruh Malaysia sedang merasai kehadiran COVID-19 ini. Kita berjaga-jaga dan disebabkan itulah menjadi asbab kita berjumpa dalam media sosial ataupun secara maya ini untuk kita sama-sama berada dalam program yang dinamakan webinar Darul Rizwan Mensejahterakan Modal Insan, edisi khas yang kita letakkan tajuknya Muh Belajar Lebih Jauh. Itulah bahasa orang Peraknya lebih kurang. Jadi saya meraihkan kehadiran semua dalam program pada hari ini untuk kita terus berkongsi pandangan, buah fikiran bersama ahli-ahli panel dan juga moderator. Seterusnya mungkin peserta-peserta kita, adik-adik yang saya kasihi, ahli keluarga besar saya, ibunda, ayahanda, kakanda serta adinda, seluruh masyarakat dan warga dalam negeri Perak ini, untuk kita terus mengetahui, mengambil ilmu pengetahuan dan juga mencari peluang serta potensi untuk kita terus melanjutkan pelajaran melalui platform yang kita sediakan pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan dan juga ucapan terima kasih syabas yang tidak terhingga. Pertamanya kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perak ataupun JPN yang diketuai oleh kekanda saya, kekanda Dr. Suhaimi, dan juga tak dilupakan kepada semua guru serta ibu bapa yang telah pun sebenarnya memberikan bimbingan, tunjuk ajar serta sokongan yang jitu serta padu tidak terhingga nilainya sebenarnya kepada semua calon-calon SPM bagi tahun 2020 yang baru sahaja menerima keputusan SPM beberapa bulan yang lepas di negeri Perak ini. Alhamdulillah, apa maklumat yang saya terima adalah berkat daripada usaha dan juga komitmen yang sangat itulah, menurut data yang dibekalkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Perak JPN, Perak telah berjaya mengekalkan untuk tempoh 2019 dan juga tahun 2020 pengurangan calon-calon yang tidak layak mendapat sijil SPM. Dan juga daripada segi perbandingan calon-calon yang tidak mendapat sijil SPM ini dengan bilangan calon yang mendaftar untuk mengambil SPM, setakat ini menunjukkan trend ataupun nisbah mencatatkan penurunan pada setiap tahun di negeri Perak, iaitu daripada tahun 2018 sebanyak 16%, tahun 2019 turun kepada 14%, dan alhamdulillah bagi tahun 2020 turun kepada 13%. Kepada adik-adik calon-calon SPM yang lepas yang kurang berjaya, anggaplah ia sebagai suatu motivasi dan juga dorongan kepada adik-adik dan juga mungkin keluarga kita juga untuk kita mencipta lebih kejayaan pada masa yang akan datang. Yang penting untuk adik-adik, suka untuk saya nasihatkan diri saya sendiri dan juga semua yang mendengar pada hari ini, apa yang penting? Yang pentingnya sebenarnya cerita mudahnya adalah kita tidak pernah ada satu istilah untuk kita berhenti daripada berusaha ke arah yang lebih baik. Seperti mana kata pujangga, memaktubkan iaitu ketika kamu gagal dalam suatu perjuangan, itu bukan bermaksud kamu harus menyerah dan berhenti daripada berusaha. Kalau kita daripada sekolah rendah ataupun sekolah kebangsaan dulu, cikgu-cikgu kita selalu ingatkan kita. Dia selalu sebut kepada kita satu kata-kata hikmah, gagal sekali bukan berarti gagal untuk selama-lamanya. Jadi peganglah kata-kata hikmat tersebut, peganglah kenyataan tersebut. Andai kata kita berusaha sebaiknya, insya-Allah mudah-mudahan usaha baik kita itu diterima dan juga insya-Allah daripada gagal, kita mungkin boleh menjadi insan yang lebih berjaya daripada sebelumnya. Ya, jadi kita teruskan. Saya teringat satu moto kalau di sekolah King Edward pun ada moto tersebut, di sekolah saya Tengku Menteri pun ada. Dia tulis kat situ, sewaktu bermain jangan main-main. Sewaktu belajar juga jangan main-main. Apa yang cuba ditekankan? Maksudnya apa sahaja yang kita buat dalam kehidupan kita, jangan ada istilah untuk kita main-main ataupun mengambil sikap lewa. Sebaliknya berusaha untuk terus mencapai kejayaan yang lebih baik. Selain daripada itu, ibu ayah, kakak, adik, abang dan juga adik-adik yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah pada hari yang sangat berbahagia hari ini kita dapat bersama-sama untuk mengikuti satu webinar yang saya rasa sangat baik dan juga memberikan manfaat yang sangat hebat dan juga baik kepada kita semua, terutamanya buat adik-adik kita, calon-calon lepasan SPM bagi tahun 2020. Juga untuk adik-adik calon-calon SPM bagi tahun-tahun sebelumnya, mungkin 2017, mungkin 2018, mungkin 2019. Dalam usaha kita nak menyampaikan maklumat kepada adik-adik
bagaimana cara ataupun apakah opportunity ataupun peluang yang adik-adik ada untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Webinar ini sebenarnya merupakan landasan kepada anda untuk terus mencipta peluang dan potensi kegemilangan pada masa hadapan. InsyaAllah, saya dipahamkan setakat sebelum kita memulakan program tadi, hampir 300 peserta bersama dengan kita pada hari ini, dan saya kena percaya angka ini akan terus bertambah daripada masa ke semasa sepanjang tempoh 2 jam kita akan bersiaran ini, sebab saya kena percaya ini merupakan program yang sangat baik untuk kita semua. Dan juga untuk makluman semua hadirin dan hadirat, ayanda bunda saya, webinar ini sebenarnya adalah program anjuran daripada Kerajaan Negeri Perak dipacu oleh pejabat Esko Pendidikan, Pengajian Tinggi dan juga Sumber Manusia ataupun hashtag dengan kerjasama daripada Institut Darul Rizwan, IDR. Terima kasih kakak saya Dr. Maisarah yang sudi untuk berkolaborasi bersama dengan Kerajaan Negeri Perak dan juga Yayasan Prihatin Nasional, Datuk Aizuddin dan juga Tan Sri, Datuk Sri Dr. Sahul. Terima kasih banyak sudi bersama kita pada hari ini. Tak dilupakan turut memberikan kerjasama sebaiknya bagi program ini adalah daripada Jabatan Pendidikan Negeri Perak dan juga daripada Pusat Aspirasi Anak Perak ataupun PASAK. Dan webinar ini sebenarnya diadakan adalah bertujuan untuk terus memberi pendedahan dan juga panduan secara tuntas kepada pelajar-pelajar lepasan SPM atau Sijil Pelajaran Malaysia ini yang sebenarnya tidak diberikan ruang ataupun tidak mendapat peluang yang sebaiknya untuk adik-adik kita melanjutkan pengajian mereka ke peringkat yang lebih tinggi ataupun ditempatkan di mana-mana pusat pengajian tinggi untuk mereka melanjutkan pelajaran mereka. Saya yakin dan saya percaya melalui webinar ini pelajar-pelajar akan mendapat pelbagai input sebenarnya dan juga maklumat-maklumat yang sangat berguna yang sudah semestinya akan memberi sinar harapan kepada semua lepasan SPM bahawa peluang untuk melanjutkan pelajaran masih ada walaupun berdepan dengan pelbagai kekangan. Seperti sebagai contohnya, ada setengah orang di peringkat kampung-kampung mungkin melihatkan kepada prestasi pendidikan mereka pada masa itu. Itu keputusan peperiksaan mereka. Jadi bila tengok ada kegagalan sikit, kita sudah ada dalam hati kita, mungkin aku tak berjaya ditempatkan ataupun diletakkan di dalam mana-mana universiti di Malaysia, APTA ataupun APTS. Ada juga mungkin disebabkan kekangan kewangan yang menjadi punca juga faktor mengapa adik-adik kita tidak berminat untuk menyambung pelajaran sebab memikirkan bagaimana untuk mencari kewangan yang mencukupi untuk melanjutkan pelajaran dan juga pengajaran. Mungkin juga akibat masalah-masalah lain, mungkin masalah peribadi ataupun masalah keluarga. Pun begitu, hari ini platform ini menyediakan apa sahaja bentuk, adik-adik boleh terus bertanya sebentar nanti dan juga mungkin boleh terus bersama dengan moderator dan juga ahli-ahli panel untuk mendapatkan gambaran jelas bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Kolaborasi bersama dengan Yayasan Prihatin Nasional yang kita laksanakan pada hari ini sebenarnya turut mendokong hasrat bagi program Tuition Cikgu Syarani ataupun TCS. Tuition Cikgu Syarani ini merupakan program di bawah portfolio saya, iaitu Esko Pendidikan, Pengajian Tinggi dan juga Sumber Manusia. Dan setakat ini dengan perbincangan dengan Dr. Maisarah daripada IDR, kita telah bersetuju untuk meletakkan program webinar ini sebagai sebahagian daripada pakej rangsangan di bawah Tuition Cikgu Syarani. InsyaAllah selepas ini akan ada 4 lagi siri webinar untuk adik-adik dan juga untuk Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Kita sediakan dalam usaha kita untuk pastikan tahap kecemerlangan pendidikan di Perak akan terus meningkat daripada masa ke semasa. Dan juga saya juga ingin memaklumkan matlamat Yayasan Prihatin Nasional sebenarnya sudah pastilah Datuk Aizuddin insyaAllah boleh mengesahkan apa yang saya sampaikan ini. Sudah pasti matlamat dan juga visi utama bagi Yayasan Prihatin Nasional ini adalah untuk tidak mahu pelajar, menjadikan jurang pendapatan dan juga kemiskinan, ya, serta apa-apa bentuk permasalahan sebagai alasan untuk adik-adik yang sedang mendengar ataupun kawan-kawan yang lain tidak melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, ya. Dan juga sudah pasti kita selalu mendengar, kadang-kadang kita mendengar ungkapan daripada tokoh-tokoh, terutamanya sebagai contoh saya ambil ungkapan daripada Nelson Mandela yang pernah mengungkapkan bahawa pendidikan sebenarnya adalah senjata paling ampuh untuk kita mengubah dunia. Jadi mungkin inilah kata-kata yang saya rasa yakin dan percaya turut digunakan oleh Prihatin untuk pastikan tidak ada sebarang alasan boleh diberikan untuk adik-adik tidak melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi
Yang saya prihatin mengambil tanggungjawab ini bersama dengan Kerajaan Negeri Perak dan juga IDR untuk pastikan hari ini adik-adik akan menempatkan diri adik-adik dengan cara yang disampaikan nanti di pusat pengajian tinggi ataupun institusi-institusi yang lain. Dan daripada apa yang saya sampaikan tadi, sudah pastilah pendidikan yang baik, pendidikan yang bersesuaian dengan minat yang ada pada diri adik-adik mampu untuk mengubah nasib dan juga masa depan adik-adik, keluarga, bangsa dan seterusnya akan membawa negara kita Malaysia ke arah yang lebih progresif dan juga dinamik agar negara kita mampu untuk berdiri sama tinggi dan juga duduk sama rendah dengan negara-negara maju lain di dunia. Itu jugalah sebenarnya hasrat daripada Kerajaan Negeri Perak sewaktu eksekutif top yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak, Yang Amat Berhormat Datuk Sarani Mohamad ada menyampaikan 6 teras utama bagi pembangunan negeri Perak. Salah satu teras yang disebutkan itu adalah pendidikan sebagai pembasmi kemiskinan di negeri Perak. Maknanya nak menunjukkan betapa seriusnya Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak dan juga ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri lain serta kerajaan sendiri untuk memastikan semua pelajar-pelajar di Perak menerima sistem pendidikan yang terbaik dalam usaha kita untuk pastikan dengan sistem pendidikan yang baik inilah mampu untuk kita membasmi kemiskinan yang ada di negeri Perak pada masa ini. Saya juga ingin maklumkan kepada ibu ayah, adik kakak saya, sentiasalah berikan tumpuan perhatian yang terbaik serta dapatkan sebanyak mungkin input-input yang berguna daripada program yang kita akan laksanakan selepas ucapan saya ini dalam siri webinar ini, insya-Allah selepas selesai saja siri dan juga sesi ahli panel kita, moderator dan juga semua yang terlibat bersoal jawab, insya-Allah kita akan teruskan dengan soalan-soalan yang akan diberikan oleh adik-adik. Mungkin boleh menjawab persoalan-persoalan yang belum dirungkai di dalam hati adik-adik tersebut, akan dirungkaikan dan juga akan diselesaikan permasalahan tersebut oleh ahli-ahli panel kita sebentar nanti. Dan juga saya juga ingin sampaikan sebenarnya webinar ini juga sebenarnya dapat membantu adik-adik lepasan SPM yang layak daripada segi kelulusan tapi kurang bernasib baik daripada segi permohonan ke Pusat Pengajian Tinggi atas faktor sebagai contohnya salah mengisi maklumat semasa permohonan dimohon ataupun mungkin faktor kekangan kewangan keluarga dan juga beberapa faktor yang lain, dan semua ini sebenarnya kebanyakannya memfokuskan kepada masyarakat luar bandar dan juga golongan B40 tentang laluan kerjaya yang sesuai dengan minat dan juga kecenderungan pelajar. Sebagai contoh, Tan Sri, saya sewaktu mula masuk ke universiti UiTM Jalan Meranik, kampus Samarahan, saya masuk untuk kos ekonomi. Kemudiannya selepas 1 semester saya minta untuk masuk ke kos diploma pentadbiran awam. Saya berpindah ke Jalan Lundu UiTM Melaka. Kemudiannya selepas habis diploma pentadbiran awam, saya rasa jiwa saya lebih kepada aplikasi of law ataupun law application. Jadi saya mohon untuk masuk sebagai pelajar dalam fakulti FUU, Fakulti Undang-Undang. Diterima masuk. Maknanya pada masa kita belajar itu kita boleh explore diri kita dengan bantuan daripada pensyarah dan juga mungkin ahli-ahli panel yang hebat pada hari ini. Kita boleh bertanya kepada mereka untuk kita terus mendalami diri kita, the do's and the don't dan juga apa yang kita minat dalam hidup kita. Daripada bidang ekonomi, saya berpindah kepada bidang pentadbiran. Akhirnya saya mengambil ijazah yang kedua dan juga profesional LLB Honours dalam bidang perundangan. Dan juga saya mengakhiri pembelajaran saya dengan duduk sebagai salah seorang peguam yang ada di Malaysia pada masa itu. Jadi itu mungkin contoh-contoh yang boleh kita berikan. Dan juga pada kesempatan ini juga adik-adik yang saya kasihi, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih, penghargaan daripada Kerajaan Negeri Perak sebenarnya, mewakili Kerajaan Negeri Perak kepada Yayasan Prihatin Nasional, Datuk Aizuddin sebagai CEO-nya dan juga semua kaki tangan yang berada dalam Yayasan Prihatin Nasional ini kerana sudi untuk bersama-sama dengan Pusat Aspirasi Anak Perak PASAK, sudi bersama-sama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Perak ataupun JPN dan juga IDR, Institut Darul Rizwan, dalam kita menjayakan webinar yang saya fikir sangat bermakna dan juga sangat baik ini. Adik-adik yang bersama pada hari ini merupakan insan terpilih dan juga sangat bertuah untuk bersama dengan kita pada hari ini. Gunakan ruang dan peluang ini sebaik yang mungkin untuk terus mendapatkan maklumat yang tuntas bagi perjalanan masa hidup yang lebih cemerlang mudah-mudahan. Dan juga saya juga mengharapkan bagi pihak kerajaan negeri, program-program seperti ini akan terus kita laksanakan
dan juga perbanyakkan di masa-masa yang akan datang. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang terlibat, terutamanya ibu bapa yang menyampaikan maklumat kepada anak-anak mungkin, dan juga kepada adik-adik peserta-peserta yang bersama kita pada hari ini, mungkin daripada lepasan SPM tahun ini, lepasan SPM tahun lepas ataupun 2 tahun sebelumnya, guru-guru yang turut bersama dan juga masyarakat yang terus menunjukkan minat dan juga keprihatinan terhadap pendidikan secara berterusan serta memberikan sumbangan yang terbaik yang tidak terhingga nilainya, terutamanya dalam bidang pendidikan negeri Perak. Marilah kita sama-sama berganding bahu, kita menggembling tenaga, kita rapatkan ukhuwah sama-sama kita bagi kita menjayakan agenda nasional dalam konteks pendidikan ke arah membina negara bangsa melalui pendidikan yang berkualiti. Sama-samalah kita berusaha memacu tenaga kita sendiri demi melahirkan modal insan yang mempunyai jati diri serta berupaya merealisasikan hasrat dan aspirasi negara. Sebelum saya mengundurkan diri, hayatilah kata-kata pujangga ini. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik bagi masa yang lalu. Dan orang-orang yang masih terus belajar dan terus belajar, mereka akan menjadi pemilik bagi masa hadapan. Ibu ayah, adik-adik yang saya muliakan sekalian, mengakhiri ucapan saya mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan penghargaan kerajaan negeri terhadap seluruh ibu, bapa, adik-adik, warga pendidik yang terus komited walaupun berdepan dengan segala macam kepayahan, terutamanya sewaktu kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 sekarang ini. Saya berharap ujian getir yang kita sama-sama lalui ini, kepada Allah juga kita berserah dan juga berdoa agar diangkat wabak COVID-19 ini, dijauhkan daripada bumi bertuah Malaysia serta negeri Perak ini, dan juga keadaan kembali normal seperti biasa untuk kita terus memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, adik-adik kita, terutamanya dalam pencapaian bidang pendidikan dan juga kecemerlangan sasiah serta pembangunan kendiri mudah-mudahan. Dan juga akhir kalam dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini merasmikan webinar Darul Rizwan mensejahterakan modal insan edisi khas Muh Pelajar Lebih Jauh pada petang yang sangat berbahagia ini. Sebelum saya menutup ucapan saya ingin menyampaikan dan juga menyampaikan salam daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak Darul Rizwan sewaktu mesyuarat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri tadi. Saya ada maklumkan berkaitan program ini. Bila saya sebut nama Tan Sri, Yang Amat Berhormat Menteri Besar sedikit macam terkejut. Tan Sri ada sama? Saya kata ada sama. InsyaAllah nanti kita cuba buat satu program bersama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak dan juga Tan Sri untuk kita bersama. Dan juga saya ceritakan juga penglibatan prihatin secara langsung dalam program pada hari ini. Jadi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak Datuk Sarani bin Mohamad menyampaikan salam dengan lafaz Assalamualaikum kepada semua yang bersama pada hari ini dan juga adik-adik yang turut bersama pada hari ini. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Pucuk sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Encik Ahmad Saidi Muhammad Daud atas ucapan dan perasmian majlis sebentar tadi. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, webinar Darul Rizwan mensejahterakan modal insan edisi khas Muh Belajar Lebih Jauh adalah anjuran Kerajaan Negeri Perak dipacu oleh Institut Darul Rizwan IDR, sebuah agensi badan pemikir Kerajaan Negeri Perak dengan kerjasama Yayasan Prihatin Nasional, Jabatan Pendidikan Negeri Perak dan Pusat Aspirasi Anak Perak PASAP. Webinar ini adalah untuk memberi pendedahan dan panduan kepada pelajar lepasan sijil pelajaran SPM yang tidak mendapat tempat di mana-mana pengajian tinggi bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Webinar ini juga menyokong program Tuition Cikgu Syarani yang merupakan satu inisiatif dari Kerajaan Negeri Perak untuk membantu murid dan pelajar di negeri ini. Untuk ini, webinar kali ini menggandingkan Profesor Madya Dr. Rizwan Cik Ros, pensyarah kanan Fakulti Teknikal dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai moderator bersama dua panelis jemputan yang hebat serta berpengalaman iaitu yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Seri IR Dr. Sahul Hamid bin Abdul Bakar, Naib Chancellor UNITA International University dan merupakan ahli lembaga penasihat pendidikan dan beasiswa Yayasan Prihatin Nasional,
Dan yang berbahagia, Datuk Muhammad Aizuddin Muhammad Ghazali, Ketua Eksekutif Yayasan Prihatin Nasional, untuk berkongsi pandangan dan pengalaman yang kepada lepasan SPM dan ibu bapa serta sinar peluang untuk melanjutkan pelajaran masih ada dan pelajar tidak boleh berputus asa serta mengalah. Hadirin yang dihormati, majlis diteruskan dengan tayangan klip video yang telah disediakan oleh pihak Yayasan Prihatin Nasional. Marilah kita saksikan bersama. Assalamualaikum semua, saya bernama Bibi Gayana, saya sekolah dekat SMK Pulau Gaya, lepasan SPM 2013. Saya telah cuba sebanyak 4 kali tetapi tidak dapat memasuki dengan tawaran tersebut, tetapi adanya peluang jelajah pendidikan Bumi Putra, saya rasa sangat teruja dan saya ingin meneruskan dengan rancangan ini untuk memberi peluang kepada masa hadapan nanti. Inilah peluangku. Tahniah Bibi Gayana, Anda telah ditawarkan untuk khusus sulekan dan terapi kecantikan di Giat Mara Gaya. Okay, terima kasih. Pelajar pendidikan kali ini Giat Mara datang mencari dan membantu golongan yang minatkan kemahiran, inginkan kemahiran, terapkan kemahiran dalam keluarga masing-masing. Kita cuba cari, kita cuba bantu, terapkan, kita cuba cungkil apa yang dia minat, kita jadikan usahawan. Silalah datang di Giat Mara. Ingin mengucap jutaan terima kasih kepada Perdana Menteri telah mengadakan program Jelajah Pendidikan Bumi Putra untuk melanjutkan pelajaran untuk masa hadapan nanti. Inilah peluangku. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Prihatin Nasional di atas perkongsian klip video tersebut. Hadirin yang budiman, sekiranya terdapat sebarang cadangan, pertanyaan atau maklum balas berkaitan webinar ini, tuan-tuan dan puan-puan peserta boleh kemukakan pada ruangan chat yang disediakan dalam Microsoft Teams live streaming. Dan sekiranya peserta menonton di Facebook live, sila kemukakan cadangan, pertanyaan dan maklum balas anda di ruang komen di bawah. Seterusnya, saya nak minta sedikit kelonggaran daripada YB, abang lah. Kalau saya dah kira abang, adik. Saya kira adik lah. YB, Saidi, sebab kita nakkan program ini lebih tidak formal, lebih santai tapi bermanfaat, lebih maknanya lebih relax tapi ilmunya ada. Boleh YB ya? Terima kasih YB. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan menyerahkan majlis ini kepada moderator yang dikasihi, yang berusaha Profesor Madya Dr. Rizwan Cik Ros untuk meneruskan sesi webinar ini. Majlis dengan sekecitanya mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Mahathir Mohamad selaku pengerusi majlis kita pada petang ini, YB Ahmad Saidi, Dr. Maisarah, panel dan juga Dr. Wan daripada Hulu Perak Doctorate Association bersama dengan Prof. Datuk Dr. Hasni. So, InsyaAllah petang ni kita akan cuba mampatkan, padukan dalam masa 1 jam ni untuk kita perkongsian tentang moh belajar lebih jauh. Jadi saya minta sebelum ni macam orang duk buat live jual barang jual bundle kita minta semua share, pakat-pakat share supaya lebih ramai orang dapat tahu, dapat maklumat, dapat akses kepada maklumat. Selalu orang duk kata maklumat ni tak dapat, maklumat orang tak turun kepada dia, tapi hari ni kita cuba share satu Malaysia supaya semua orang dapat maklumat apa yang kita cuba sampaikan melalui program oleh Kerajaan Negeri Perak di bawah inisiatif Tuition Cikgu Sarani dengan inisiatif Institut Darul Rizwan bersama universiti dan juga bersama-sama agensi-agensi di bawah Kerajaan Negeri Perak. Jadi saya rasa tanpa melengahkan masa lagi, saya akan terus kepada soalan. Sebab kalau nanti kita panjang-panjang lagi, nanti rugi pada masa tu. Jadi saya akan fokus kepada yang bahagian Tan Sri. Jadi Tan Sri dah bersedia soalan, Tan Sri? Okey, jadi saya akan fokus kepada soalan pertama untuk Tan Sri. Lepas ni Datuk Azudin bersedia. Soalan-soalan maut yang kita akan bagi sejauh mana kena kongsi dengan kita punya audiens hari ni, petang ni, apa peluang yang ada. Okey, jadi untuk Tan Sri, boleh Tan Sri ceritakan secara ringkas tentang matlamat dan objektif penubuhan Yayasan Prihatin Nasional, dan juga soalan yang kedua, campur sekali, kita bagi dua-dua sekali soalan tu. Kalau pelajar lepasan SPM, tadi kita dah tengok contoh kan, ada pelajar daripada Sabah tadi dapat peluang kedua. Jadi apa peluang kepada lepasan SPM yang tak dapat apa-apa peluang? Kita dah tahu 19 hari bulan Ogos ni rayuan UPU, tapi mungkin ada yang tak dapat rayuan. Jadi apa peluang kedua? Jadi dua soalan terus untuk yang bahagian Tan Sri. Jemput yang bahagian Tan Sri. Terima kasih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati YB Cik Ahmad Saidi Muhammad Daud, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Sumber Manusia Negeri Perak. Ananda saya Datuk Muhammad Azudin Muhammad Ghazali, Ketua Eksekutif Yayasan Prihatin Nasional, Pengerusi Majlis Profesor Madya Dr. Rizwan Cik Ros, Pensyarakanan Fakulti Teknikal dan Vocational Universiti Pendidikan Sultan Idris, yang dikasihi Dr. Muhammad Suhaimi bin Muhammad Ali, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak, Tuan Muhammad Fauzi bin Manson, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD Jabatan Pendidikan Negeri Perak, Tuan Haji Muhammad Misbahul Munir bin Haji Majruki, Pengarah Pusat Aspirasi Anak Perak, Dr. Maisarah Ahmad, Ketua Eksekutif Institut Darul Rizwan Ahli, Pemikir Darul Rizwan, terusnya tuan-tuan dan puan-puan, peserta-peserta webinar yang dihormati sekalian, dan anak-anak semua yang sekalian, dan ibu bapa. Soalan pertama adalah apa tujuan Prihatin? Prihatin, Yayasan Prihatin Nasional adalah satu yayasan yang ditubuhkan khas khususnya untuk bantu anak-anak miskin. Anak-anak daripada golongan B40 ataupun dulu B20 jadi B40, dan ramai juga yang kebelakangan ini boleh katakan keluarga-keluarga yang kurang kemampuan ke pengajian tinggi. Satu daripada tujuan Prihatin adalah untuk bantu pelajar-pelajar miskin yang tak dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi. Pelajar-pelajar yang mendapat keputusan yang rendah dalam SPM ni, tak mestinya budak-budak ni atau pelajar-pelajar ni tak pandai. Itu satu tujuannya adalah untuk bantu mereka ditempatkan. Saya akan ceritakan lebih lanjut selepas ni. Yang Prihatin juga adalah sebuah yayasan yang melibatkan diri dalam leadership training, dan juga kita melihat dari segi entrepreneurship, dan juga ada banyak lagi lah yang boleh dikatakan Prihatin akan mainkan peranan
supaya dapat bantu masyarakat kita. Soalan kedua, Cik Ros nakkan apa? Soalan kedua tu lebih kepada tujuan bagaimana nak bantu pelajar-pelajar miskin. Macam contohnya saya sebut tadi, pelajar-pelajar lepasan SPM mendapat keputusan yang tidak merangsangkan, bukan kerana tak pandai, kerana persekitaran, kerana kemiskinan. Saya sendiri masa saya kecil dulu, bila saya belajar, buku pun tak ada. Sekarang pun ada juga yang tak ada buku, tak ada revision course, tak ada tuition. Orang yang bandar, yang berada, ada tuition. Jadi kita tak boleh bandingkan keputusan SPM dengan budak yang, pelajar yang dapat keputusan tinggi dengan pelajar yang dapat keputusan rendah. Mereka sama ya, tapi oleh kerana kedudukan mereka dapat keputusan yang rendah. Itu siapa yang boleh bantu mereka? Mereka rakyat kita. Yang boleh bantu sekarang adalah kerajaan. Ini yang sebabnya yayasan ni ditubuhkan untuk bantu golongan ni supaya kita boleh bawa seimbangan antara yang berpeluang dan antara yang tidak berpeluang. Dan kerajaan telah sediakan tempat-tempat. Dia tak kira lah SPM result. Tak kira apa dapat. Ada tempat untuk mereka. Inilah pembawakan prihatin. Jangan kata saya ada satu kredit tak boleh pergi mana. Boleh pergi ke tempat-tempat tertentu. Dan kita tahu yang pelajar yang cemerlang tu memang akan dapat peluang masuk universiti, masuk ni. Dan ibu bapa ni kena faham. Tak mestinya semua yang masuk universiti itu yang bagus. Kalau anak dia tak masuk universiti, malulah cerita. Itu satu tanggapan salah. Tak kira mana, result SPM tu hanya temporary saja. Masih boleh berjaya. Sebab kami dah buktikan. Sebelum ni, program yayasan ni dinamakan Yayasan Mengubah Destiny. Tadi tengok video tu, itu adalah Yayasan Mengubah Destiny. Sekarang ni, yayasan tu dinamakan Yayasan Prihatin Nasional. Dan begitu ramai pelajar-pelajar telah pun ditempatkan, result ni bukanlah cemerlang, tapi masih boleh masuk pengajian tinggi dan boleh berjaya. Jadi pembawaan kami adalah begitu. Kami hanya nakkan bagi peluang. Jangan kata tak ada peluang. Bawa SPM result, tak kira apa. InsyaAllah, tempat memang ada. Sebab dalam kumpulan kami ada universiti, ada college-college, ada college swasta, ada program-program TVET. Dan program-program TVET 6 bulan, ada juga yang pelajar-pelajar yang masuk TVET gaji lebih tinggi daripada graduan daripada universiti. Memang terbukti. Satu tu teori, satu tu skill, kemahiran. Jadi saya nak bagi tahu dekat ibu bapa dengan anak-anak sekalian, jangan kecewa kalau keputusan result tak dapat yang cemerlang dan tak dapat tempat dekat universiti ataupun mana-mana. Ada banyak cara di mana Yayasan Prihatin boleh bantu untuk meningkatkan pengajian tinggi setiap individu yang ingin belajar. Yang syarat dia satu saja, nak belajar. Kami tak letakkan syarat SPM. Kami letakkan syarat nak belajar. Kalau nak belajar, insya-Allah kita akan cuba. Inilah tujuan Yayasan Prihatin Nasional. Bukan benda baru, telah dibuktikan. Kami menjalankan program ni, saya dengan Datuk Azuddin ni, mulakan program ni semasa saya di UiTM.
sebagai Naib Chancellor. Pada tahun 2010 dah mula. Kalau nak kira program ni dah mula pada tahun 80-an. Di mana masa tu saya pensyarah. Saya sendiri buat jelajah ke mana-mana tempat, cari budak-budak, tarik budak-budak tu masuk ITM. Itu tahun 80-an. Tapi benda tu dibawa-bawa pada tahun 2010, alhamdulillah jadi Yayasan Destiny Anak Bangsa. Sekarang menjadi Yayasan Prihatin Nasional. Dan tujuan dia sama. Asal you syarat you miskin, you nak belajar, insya-Allah kami cari tempat dan ni. InsyaAllah ada juga banyak institusi ini memberikan bantuan dari segi beasiswa dan lain-lain. Nah, jangan buat perbandingan antara universiti dengan college. Oh, kok itu universiti. Itu satu tangkapan saja. Yang pentingnya bila kita berjaya mendapat satu sijil yang bawa orang kata gaji yang tinggi yang boleh mengubah destiny. Akan mengubah destiny anak-anak dan juga akan mengubah destiny keluarga. Itu yang sebabnya saya sebutkan mengubah destiny. Ini akan mengubah destiny. Dan saya berharap ibu bapa jangan risau, jangan khawatir, jangan kecewa. Dan jangan bodohkan anak kita ni. Bila result tak bagus, kita maki-maki, kita marah-marah. Itu satu perbuatan yang saya sangat benci. Anak-anak kita memang ada keupayaan. Ini hanya permulaan. Bagilah peluang pada kami untuk baiki masa depan anak-anak. Okey, terima kasih yang bagi Tan Sri atas jawapan. Yang penting sekali sekarang ialah cikgu-cikgu, kaunselor kena bagi tahu anak murid lepasan SPM mereka bahawa tak ada syarat langsung. Yang penting nak belajar. Bila nak belajar, nak kerja dan sebagainya, insya-Allah Yayasan Prihatin Nasional akan bantu untuk menunjukkan jalan. Jadi Datuk yang bagi Tan Sri dah sebut pasal TVET, jadi saya pun naik semangat pasal TVET. Tapi sebelum tu kita kena kenal dulu Yayasan Prihatin Nasional. Jadi soalan kedua untuk yang bagi Datuk Aizuddin. Mungkin yang bagi Datuk mungkin boleh bagi tahu kami, kongsikan dengan guru, ibu bapa, kaunselor dekat luar dan juga lepasan SPM tahun 2020 ke yang sebelum-sebelum ni ke, apa aktiviti dan program yang dilaksanakan oleh Yayasan Prihatin Nasional dan dekat mana boleh dapat maklumat tentang Yayasan Prihatin Nasional? Silakan bagi Datuk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Terima kasih Profesor Madya Dr. Rizwan selaku moderator pada petang ini. Yang saya hormati, yang saya kasihi, kira-kira sahabat lama saya ni yang berhormat Encik Ahmad Saidi Muhammad Daud, bersama dengan saya daripada zaman belajar lagi. Sekarang ni kita itulah kuasa Allah tu pertemuan kita pada hari ini. Dan alhamdulillah selaku pengurusi Jabatan Kuasa Pendidikan tinggi dan semua manusia negara Perak, saya cukup bangga dengan YB kerana mencetuskan idea menghasilkan program pada petang ini. Tahniah kepada YB dan juga Yang Berhormat Menteri Besar Perak di atas inisiatif program pada petang ini. Yang dimulakan saudara pengurusi majlis tadi, terima hadir. Terima kasih. Yang saya kasihi ayahanda saya Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Sri Insinyur Zahra Hamid Barakah selaku Naib Chancellor UNITA International University dan juga pengurusi Lembaga Pemegang Amanah bagi Yayasan Prihatin Nasional. Pada saya, kenapa saya gelarkan beliau ayahanda, kerana dialah legenda untuk pendidikan dan saya layak angkat beliau sebagai tokoh pendidikan negara yang banyak memberi tunjuk ajar kepada pelajar-pelajar untuk sambung belajar ke peringkat lebih tinggi lagi. Yang dikasihi Dr. Muhammad Suhaimi bin Muhammad Ali, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak, Tuan Muhammad Fauzi Mansur, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Perusahaan PVD Jabatan Pendidikan Negeri Perak, Tuan Haji Muhammad Mishabul Munir bin Haji Masduki, Pengarah Pusat Aspirasi Anak Perak, Dr. Maisar Ahmad, terima kasih, dan saya rasa Profesor Dr. Hasni berada di sini yang
berterus untuk berkomunikasi dengan saya, cuba dapatkan link antara Yayasan Perhatian Nasional dan juga Kerajaan Negeri Perak untuk merealisasikan apa yang kita buat pada hari ini. Jadi berbalik pada soalan Tuan Moderator tadi, apa jenis aktiviti dan program yang Prihatin jalankan sepanjang wujudnya tutupannya Prihatin, hasil daripada kelangsungan sebagaimana yang Tan Sri Sahul sebut tadi, iaitu kami datang daripada Yayasan Destiny Anak Bangsa. Di rebranding sebagai Yayasan Perhatian Nasional sekarang ni ada 3 teras utama. Sebagaimana yang Tan Sri sebut tadi, ada pendidikan, ada keusahawanan dan juga ada kepimpinan. 3 teras ni gabung macam mana sekalipun, dia punya akarnya adalah pendidikan. Sebagaimana yang YB sebut tadi, dia tak nak kerajaan memberi fokus untuk merapatkan jurang ataupun gap. Tak nak ada sebarang alasan untuk pelajar itu tidak sama belajar. Itu yang saya setuju apa yang YB sampaikan tadi, kerana apa yang inisiatif yang program-program yang kami bawakan ni adalah berteraskan pendidikan. Pendidikan sepanjang hayat kepada pelajar-pelajar, sama ada lepasan SPM ke ataupun pelajar-pelajar yang nak belajar sebagaimana Tan Sri Sahul sebut tadi. Itulah program-program yang kami fokuskan. Dan dalam konteks program lain, kita juga memberi fokus kepada anak-anak orang asli, yang mana kita ada satu program dikenali sebagai Mengubah Destiny Orang Asli yang telah diwujudkan masa Tan Sri Sahul sebagai Nak Chancellor UiTM satu ketika dulu. Dan saya cukup suka bila YB Saidi ada sebut tuition Cikgu Syarani, yang mana kita juga kita buat tuition percuma untuk pelajar-pelajar yang dikategorikan sebagai mereka yang asnaf. Dan sekarang ni kita buat di peringkat Lembah Kelang dulu. Dan antara modul-modul yang telah diguna pakai oleh tuition ni di Parlimen Jeli sendiri, iaitu Yang Berhormat Tokpa waktu beliau sebagai Menteri Pendidikan Tinggi ketika itu, banyak kita salurkan tenaga-tenaga sukarelawan untuk memberi tuition percuma di setiap parlimen. Jadi mungkin idea yang dibawakan oleh Cikgu Syarani sebagai Menteri Besar akan memberikan satu impak yang cukup besar, kerana segala-galanya bermula daripada alam persekolahan. Kemudian kita ada juga program-program melibatkan keusahawanan dan juga kepimpinan, yang mana program keusahawanan dalam Yayasan Perhatian Nasional ini juga tertumpu kepada memberi peluang anak-anak yang di luar bandar untuk belajar, untuk menjadi seorang usahawan. Dan daripada sini kita akan memberi peluang sekiranya pelajar itu tidak berminat. Ada juga kategori pelajar ni yang selepas diberi peluang kedua, minat dia lebih kepada keusahawanan. Dalam Yayasan Perhatian Nasional ni kita ada sediakan modul-modul, kita bekerjasama dengan pelbagai agensi-agensi kerajaan sebagaimana Pernas, kita ada bekerjasama dengan MARA, yang kita beri peluang dan ruang untuk mereka belajar. Tapi hasilnya, akarnya pembelajaran yang perlu ada pada mereka walaupun mereka jadi usahawan. Kita tak nak pelajar-pelajar ni dia nak menjadi seorang usahawan, dia nak menjadi seorang pemimpin politik sebagaimana kita lihat ada dalam negara kita, tapi kita nak mereka dibekalkan dengan ilmu pendidikan. Kerana itulah teras yang ada dalam Yayasan Perhatian Nasional ni, pendidikan diberi keutamaan untuk apa jua bidang dan juga aktiviti yang kita sediakan, insyaAllah. Kepada ibu bapa, pelajar-pelajar di luar sana, peganglah kata-kata sebagaimana yang orang-orang hebat Tan Sri Sahul beritahu tadi, YB Saidi beritahu tadi. Jangan gunakan peluang kemiskinan, jurang pendapatan, kemudian gagal ketika SPM menyebabkan kita terus menutup ruang dan juga peluang untuk kita menjadi seseorang di masa hadapan. Kerana kita telah terbukti dalam program-program diatur oleh Yayasan Perhatian Nasional, bermula daripada dua yang diberi kepada semua pelajar-pelajar ni. Alhamdulillah, kami bersyukur kerana 88% setelah diberi peluang kedua mengambil peluang itu dan telah menjadi seseorang, bermula daripada 2010 sampai sekarang. Mungkin ada yang gagal setelah diberi peluang kedua, tapi di yayasan kita tak pernah putus asa. Kita tetap juga mencari ruang dan jalan kepada mereka yang gagal di pertengahan jalan, untuk kita cari juga program-program yang melibatkan keusahawanan, TVET, untuk kita bagi lagi peluang ketiga. Sebab kata Tan Sri tadi,
bukan SPM yang menjadi penentu, tetapi dia punya syarat adalah mereka yang nak belajar. Itu je pesanan yang saya bawakan kepada semua ibu bapa, kepada semua adik-adik yang ada di negeri Perak ataupun di luar sana untuk rebutlah peluang ni sebaik mungkin, insyaAllah. Itu moderator Profesor Madya Dr. Rizwan jawab soalan tadi, insyaAllah. Terima kasih kepada Datuk Aizuddin atas maklumat tentang Yayasan Prihatin Nasional. Jadi saya jemput untuk semua yang menonton kita pada petang ini, guru, kaunselor, pendidik, ibu bapa, lepasan SPM, belia, kalau mungkin yang nak tahu ketua kampung ke yang ada yang boleh sebarkan maklumat, mungkin kalau ada apa-apa soalan boleh tinggalkan di ruangan komen kita dan boleh share sebanyak mungkin untuk memastikan semua masyarakat dapat maklumat tentang bukan sahaja Yayasan Prihatin Nasional, tetapi yang lebih penting ialah peluang untuk peluang kedua, peluang ketiga, peluang keempat, sebab Yayasan Prihatin, bak kata Datuk Aizuddin tadi, tidak pernah jemu untuk memberi peluang kepada semua kelompok masyarakat yang ada di Malaysia. Tak kira Melayu, Cina, India dan sebagainya, boleh terus untuk mendapatkan maklumat daripada Yayasan Prihatin Nasional. Jadi saya tengok berdasarkan komen-komen yang ada di Facebook ni, kebanyakan ucap tahniah tapi tak ada soalan. Jadi mungkin saya akan teruskan. Jadi saya mohon mungkin kalau ada cikgu-cikgu ke, kaunselor ke, macam mana nak dapat maklumat ni, saya ada satu soalan yang tanya mungkin pasal peluang belajar untuk anak OKU. Jadi mungkin saya buka kepada yang bagi Datuk Aizuddin atau yang bagi Tan Sri untuk satu soalan berkaitan dengan peluang belajar untuk anak OKU dan autism. Mungkin mana-manalah yang bagi Datuk Aizuddin ataupun bagi Tan Sri. Terima kasih. Okey, berkenaan peluang belajar untuk pelajar-pelajar OKU ni, sememangnya universiti IPT awal memang ada sediakan peluang belajar. Sebagai contoh UiTM, betulkan saya Tan Sri sekiranya silap, di UiTM sendiri pun kita ada kos-kos yang dia diberi kepada OKU untuk belajar. Dan inisiatif ini masa zaman Tan Sri jadi Naib Chancellor lagi, saya ingat memang ada kos-kos yang melibatkan OKU kita sediakan khusus untuk mereka diberi pendedahan untuk belajar, dan ada di universiti awam lain pun memang ada peluang untuk belajar kepada OKU. Dan di Yayasan Prihatin Nasional ni juga, bila kita sebut OKU ni, itulah sebab tujuannya kita turun padang, ya moderator Dr. Wan, kerana bila kita turun padang melalui satu program khas yang kita jenamakan sebagai Jelajah Pendidikan Bumiputera, yang mana dan juga sekarang ni kita jenamakan sebagai Jelajah Pendidikan Prihatin. Bila turun ke padang tu, kita akan turun sampai ke seluruh ceruk, dan alhamdulillah bila di Perak ni sepanjang daripada tahun 2012 lagi, satu ketika dulu kita namakan program ni sebagai Jelajah Destini Anak Bangsa. Kemudian di-rebrandingkan kepada Jelajah Pendidikan Bumiputera, dan sekarang ni kita jenamakan sebagai Jelajah Pendidikan Prihatin. Waimah macam mana sekalipun, saya, Tan Sri dan seluruh jawatan kuasa sukarelawan jelajah ini akan turun ke setiap parlimen yang dipilih, dan kita akan bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Yang sama ni kalau di Perak tu, kita pernah sampai ke Bagan Serai, kita pernah sampai ke Bukit Gantang, kita pernah sampai ke Sungai Siput, Larut, Bagan Datuk, Lenggong, Tanjung Malim sendiri, Gerik, Tasik Gelugor dan Padang Rengas. Yang mana masa itulah kita akan bersama dengan JPN, kita akan bersama dengan PPD dan juga sekolah-sekolah berdekatan untuk kita minta war-warkan program Jelajah Pendidikan Bumiputera ni. Di situ sekiranya ada yang kita kenal pasti pelajar itu adalah dikategorikan sebagai OKU, kita akan memberi perhatian yang khusus untuk kita salurkan sama ada universiti awam ataupun di kolej-kolej Tibet yang mempunyai fasilitis untuk mereka yang dikategorikan sebagai OKU, insyaAllah. Okey, alhamdulillah, terima kasih atas jawapan yang bagi Datuk Aizuddin. So maksudnya peluang untuk semua golongan, no child left behind ataupun maksudnya kita nak pastikan semua kelompok masyarakat yang ada di Malaysia ni mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti. Jadi selain daripada, mungkin saya boleh tambah sikitlah pada maklumat Datuk Aizuddin tu, maksudnya di sekolah menengah kebangsaan kita ada sekolah menengah vocational pendidikan khas. Kalau ada di peringkat sekolah rendah lagi, kita ada kelas PPKI, kelas pemulihan untuk kelompok kelainan
kelainan upaya. Kemudian kita ada kelas orang kata apa, pelbagai yang kita sediakan khususnya untuk anak-anak kelainan upaya, dan di universiti sendiri, di UPSI khususnya, saya jual sikit yang bahagian Tan Sri ya, pasal UPSI, so kita ada kuota untuk orang kelainan upaya. Maksudnya pelajar-pelajar lepasan STPM ada kuota untuk orang kelainan upaya, tetapi untuk khusus-khusus tertentu yang sesuai, dan kita juga sediakan buddy untuk pelajar-pelajar khususnya yang orang kurang upaya penglihatan untuk meneman pelajar tersebut untuk bergerak di universiti. So jadi seterusnya kita pergi kepada pusingan kedua. Kalau silakan. Silakan Dato'. Berkenaan OKU ni, inisiatif kerajaan sekarang ni, bila kita memang sekarang ni semua IPT sekarang ni kita kategorikan sebagai masuk OKU, dan juga ada kelebihan sedikit kepada pelajar-pelajar OKU ni, yang mana ada kerajaan negeri yang menyediakan bantuan tambahan kepada pelajar-pelajar OKU yang ingin sambung belajar sama ada di universiti awam ataupun kolej-kolej TVET, insyaAllah. Okay, jadi terima kasih bagi Dato' Azzuddin. Okey, kita terus kepada pusingan kedua. Jadi saya mohon kalau ada ibu bapa ataupun guru-guru yang ada soalan nak tanya, boleh tinggalkan di ruangan komen. Kita sediakan pelbagai platform untuk tanya soalan. Sebab ini peluang yang orang kata apa, peluang yang perlu direbut oleh semua kelompok masyarakat. Mungkin nanti kita akan ada Nur Kati. Saya Cikgu Sarah sering murid kelompok ini bimbang terhadap tinggi tidak mampu dari segi kos belajar dan sara hidup, maksudnya kelompok B40 lah. Jadi yang tu yang dikomen oleh tadi dah mungkin yang bahagian Tan Sri dan Dato' Azzuddin dah jawab. Jadi mungkin kita pergi kepada soalan kedua, terus kepada yang bahagian Tan Sri, iaitu tentang TVET. Sebab bila kita sebut tentang TVET ni, orang ingat pendidikan kelas kedua untuk pelajar tak pandai. Sebab kalau ikut Howard Gardner, kita ada multiple intelligence, maksudnya kecerdasan pelbagai. Macam contohnya selalu orang duk share Albert Einstein punya ni, gambar ikan panjat pokok. Kita tak boleh nak suruh orang ikan untuk panjat pokok sebab ikan dia berenang dalam air. Jadi untuk soalan untuk bahagian Tan Sri, jadi bagaimana peluang untuk mereka yang mungkin keciciran dari segi pendidikan ni untuk melanjutkan pengajian ataupun mendapat kemahiran ataupun mendapat latihan dalam bidang TVET ataupun bidang kemahiran supaya mereka boleh masuk ke dalam dunia kerjaya ataupun menyambung pengajian khususnya dalam bidang TVET. Silakan yang bagi Tan Sri. Sebenarnya pelajar-pelajar yang tak dapat tempat ke universiti, kalau diterima masuk ke TVET, program TVET, bukan atas kerana kelemahan. Yang pentingnya ada peluang. Dua-dua tu pengajian tinggi. Sama ada cara teori ataupun cara orang kata apa, skill, kemahiran tu sama saja. Macam contohnya pelajar yang daripada TVET boleh masuk politeknik. Daripada politeknik boleh sampai ke PhD. Saluran dia lain. Dia tak mestinya kita boleh kata bezakan kedua-dua program ni. Macam dicontoh, yang paling penting di Germany nak kata, negara Jerman, yang dapat gaji tinggi, yang mendapat orang kata kerja yang terbaik adalah program-program TVET. Memang Jerman ni masyhur dengan mekanisme, dengan mechanical, dengan orang kata apa, skill base. Dan ramai daripada pelajar-pelajar tu akan masuk ke program TVET. Dan dekat Malaysia ni masih dipandang rendah program TVET. Itu adalah satu kesilapan kita. Kita mungkin tak promote TVET sebagai sama. Selalu kita kata, okey, anak ni tak dapat result bagus. Kita lebih pentingkan pada result, bukan pada minat. Kemahiran adalah kena ada minat. Bukan semua akan boleh masuk kemahiran. Dan kemahiran ni lebih mudah nak jadi entrepreneur kalau berbanding dengan akademik. Yang kemahiran ni lebih mudah nak jadi entrepreneur. Dan entrepreneurship adalah satu keperluan zaman sekarang. Kerajaan tidak menyediakan semua pekerjaan. Di swasta pun bukan tak ada. Yang pentingnya sekarang adalah entrepreneurship. Kalau ada kemahiran TVET, mereka mudah nak jadi entrepreneur. Dan kadang-kadang gaji yang diberikan oleh kelulusan TVET
kadang-kadang sama ataupun lebih tinggi daripada universiti. Jadi kalau kita kena pandang, kita kena beri perhatian kepada pihak ataupun kepada outcome. Asal dia dapat peluang, kita kena bagi peluang tersebut. Sebab itulah kerajaan wujudkan TVET. Sebab itulah kerajaan wujudkan program-program tambahan ni. Kalau tidak, apa akan jadi kepada masyarakat ataupun golongan pelajar ni? Duduk di rumah, kerja kampung. Sebab tu diwujudkan ni supaya mereka tak dicicir. Dan inilah satu cara untuk bawa keimbangan di masyarakat. Jadi saya syorkan kepada ibu bapa, jangan pandang rendah. Bagilah peluang. Dan peluang tu memang ada. Banyak tempat menyediakan, MARA ada, dan banyak orang kata apa, institusi, CIDB, semua mengajar kemahiran. Dan saya rasa the way forward dalam negara kita adalah untuk banyakkan lagi program-program TVET di peringkat rendah sampai ke peringkat tinggi. Okey, Cik Zul. Terima kasih Yang Bahagia Tan Sri. So maksudnya untuk peluang, semua yang mendengar hari ini bahawa TVET menjadikan peluang yang sangat luas. Saya mungkin boleh tambahlah, kebetulan saya mantan dekan teknikal dan vokasi. Maksudnya dari segi peluang CJ Kemahiran Malaysia yang tak dapat semua, yang ada mungkin tak dapat CJ SPM pun mungkin sebabkan gagal BM, gagal sejarah ataupun memang dapat gagal E dan sebagainya. So institusi latihan TVET di Malaysia, Institut Latihan Kemahiran Awam di Malaysia menyediakan laluan untuk menyambung pengajian daripada CJ Kemahiran Malaysia. Dan hari ini yang Tan Sri sebut tu memang betul. Memang ada lepasan CJ Kemahiran Malaysia yang menyambung pengajian sehingga peringkat PhD. Maksudnya cuma laluan ni jauh sikit lah. Macam nak pergi KL, ada yang naik by lompat, ada yang naik by express, ada yang naik kereta api laju. So mereka ni laluan ni jauh sikit, tetapi Alhamdulillah kerajaan melalui pelbagai agensi, ada 8 kementerian yang menawarkan program dalam bidang TVET. Kalau minat ke akademi binaan ada, kalau minat kepada bidang kayu pun ada, kalau minat kepada bidang pertanian pun ada. So memang pelbagai dan daripada kemahiran ni akhirnya kita tengok hari ni ramai anak muda yang terlibat dalam bidang keusahawanan TVET, TVET Pruno, yang menjadi usahawan TVET yang akhirnya mereka menjadi job creator, dan daripada job creator tu mereka boleh jadi incubator, melatih lebih ramai anak muda untuk terlibat dalam bidang TVET, memberi kemahiran dan sebagainya. Sebab kita tengok ada kaum tertentu yang memang dia punya sistem perantisan dia sangat stabil, dah berpuluh-puluh tahun memang dia dah jadi macam dinasti, maksudnya daripada generasi ke generasi. Cuma dalam kelompok mungkin masyarakat Bumiputera tu mungkin belum nampak tu, tapi hari ini insya-Allah kita sama-sama yang disebutkan oleh Tan Sri bahawa peluang untuk dalam bidang TVET tu memang sangat luas, cuma perlu dapatkan maklumat daripada sumber yang betul. Insya-Allah mereka akan bantu. Kita ada GIAT MARA, kita ada Institut Kemahiran MARA, kita ada Institut Latihan Perindustrian dan sebagainya. Dan mungkin kalau ada apa-apa soalan nanti mungkin boleh tanyakan. Terima kasih Yang Bahagia Tan Sri. Seterusnya saya pergi kepada Yang Bahagia Datuk Aizuddin. Mungkin bila sebut TVET ni kita ada banyak rakan strategik. Jadi mungkin Yang Bahagia Datuk Aizuddin boleh terangkan peranan rakan strategik Yayasan Prihatin Nasional untuk membantu kelompok-kelompok B40 ke, sekarang kita ada orang kata apa, B20. Macam mana mereka ni yang mungkin ada masalah dari segi kewangan tapi ada minat nak sambung belajar, ada kemahuan nak sambung belajar, tapi mungkin apa yang boleh diberikan oleh Yayasan Prihatin Nasional. Silakan Yang Bahagia Datuk. Baik, Dr. Wan, berkenaan dengan saya sentuh sikit apa yang Tan Sri Sahul dan Dr. Wan cerita pasal TVET tadi. Kita sedia maklum bahawasanya dalam konteks ada beberapa faktor kegagalan pelajar lepasan SPM ni melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi, sama ada universiti, IPT ataupun kolej kemahiran. Yang mana salah satu faktor ini berdasarkan statistik yang telah pihak yayasan jalankan bermula daripada tahun 2010 lagi. Okey, statistik yang pertama, semua pelajar-pelajar di seluruh negara perlu tahu bahawasanya ada 400,000 pelajar-pelajar yang mengambil SPM setiap tahun. Jadi daripada peluang 400,000 tu tidak semua yang akan pergi ke universiti,
tetapi akan dipecah-pecahkan untuk peluang kepada TVET sebagaimana diwar-warkan oleh Tan Sri dan Dr. Wan tadi. Dan antara kesilapan besar menyebabkan kegagalan pelajar-pelajar ni untuk menyambung pengajian adalah pemilihan kos yang tidak betul. Sebagai contoh, ada parents yang nak anak dia belajar ni, sedangkan mungkin waktu itu keputusan SPM itu tidak sampai ataupun tidak cukup merit untuk melanjutkan pengajian ke universiti. Jadi bila kami di Yayasan Prihatin ini bekerjasama dengan 16 kolej-kolej kemahiran tinggi. Kami ada Kolej Politek Mara, kami ada Giat Mara, kami ada KUPTM, kami ada kolej komuniti, ada Institut Kemahiran Mara, ada IKBN, ada UDKL, ada Kolej Kemahiran Tinggi Mara, ada bahagian latihan kemahiran pertanian, ada Politeknik, ada GMI, ada Aswara, ada Kolej Pekra, ada Kolej Rista dan ada KPM. Dan dekat sini saya nak maklumkan sepanjang pengalaman saya dan juga Tan Sri bila turun untuk menjelajah mencari pelajar-pelajar untuk pergi ke peluang lebih tinggi lagi. Apa yang kami jumpa kebanyakannya terutama sekali ibu bapa, kerana saya tahu dekat sini ada ibu bapa yang mendengar, ada ibu bapa yang memikirkan bila kita pergi ke kawasan-kawasan luar bandar, ada ibu bapa yang datang dalam bidang sektor pertanian, yang mana ibu bapa itu memang seorang petani. Ada ibu bapa yang datang dari sektor perikanan, iaitu datang dari keluarga nelayan. Tetapi apa yang kami cuba bawakan dalam konteks TVET dekat sini, kami suka bila pelajar-pelajar itu walaupun ibu bapa ni dia nak anak-anak dia meneruskan kelangsungan. Saya nak anak saya terus menjadi petani kerana kos belajar di universiti tinggi, kerana tak ada kos untuk dia orang tampung. Jadi nak juga anak-anak menjadi nelayan. Betul, saya setuju. Tetapi apa yang saya cuba sampaikan kat sini, Puan Imah nak jadi nelayan, nak jadi petani, yang kami sediakan sekarang ni adalah platform untuk menjadi nelayan yang berteknologi, nelayan yang berpengetahuan. Apa yang kami nak jadi petani, kami nak jadi petani moden, yang mana ada kolej TVET yang kami sediakan sebagaimana di bawah Kementerian Pertanian itu MAFI, kita sediakan jadi petani itu menggunakan alat-alat moden untuk sebagai petani. Jadi kita upgrade skill walaupun kita nak menyambung legacy daripada keluarga. Sebagai contoh, kita nak anak kita menjadi nelayan dan kita ajar anak-anak ni menjadi nelayan ni untuk pergi uruskan ataupun incas nelayan laut dalam. Inilah yang kita nak. Kita nak perbesarkan skop konsep yang ada dalam TVET. Kerana peluang yang kami bawa dalam jelajah pendidikan ni, yang mana rakan-rakan strategi ini memberi peluang yang sangat bagus bagaimana kita tengok dalam video yang pertama tadi. Yang perlu datang, dia orang bawa je result SPM, kami bawa TVET ke negeri Perak melalui jelajah pendidikan. Dia nak belajar, TVET ini akan memberi offer letter langsung terus kepada pelajar-pelajar yang betul-betul nak belajar ke kolej kemahiran. Bagi rakan-rakan strategi Universiti Awam ni, ada 20 Universiti Awam yang bersama dengan Yayasan Prihatin. Cumanya yang mana bila kita turun dengan program Yayasan Prihatin ni, kita akan proses mengikut UPU, mengikut merit yang ada. Tetapi ada kelebihannya bila kita turun kepada pelajar-pelajar luar bandar ni dengan result dia, mungkin kita bagi peluang kedua. Ini adalah kerjasama yang telah kita mentry dengan Kementerian Pendidikan Tinggi supaya ada tempat-tempat khas yang diberi kepada pelajar-pelajar di luar sana untuk terus sama belajar walaupun kali pertama gagal ketika memohon UPU. InsyaAllah rayuan ada lepas ni. Jadi nanti saya akan cerita bagaimana kita nak buka peluang untuk proses rayuan selepas ini, insyaAllah. Itu je Dr. Wan. Okey, terima kasih bagi Datuk Aizuddin. Mungkin Tan Sri mungkin dalam kesibukan masa lepas ni nak pergi meeting pula dan sebagainya. Mungkin Tan Sri boleh rumusan dalam satu ni sebelum saya akan fokus kepada soalan kepada Datuk Aizuddin lah lepas ni. Mungkin rumusan yang bagi Tan Sri, apa yang orang kata apa yang perlu lagi masyarakat tahu tentang Yayasan Prihatin Nasional dan juga tentang destiny anak bangsa ni. Silakan yang bagi Tan Sri. Sebagai rumusan ni,
Saya hanya boleh bagi tahu bahawa kami diwujudkan untuk bantu. Kami diwujudkan supaya tak ada anak-anak kita tercicir. Kami diwujudkan supaya bagi peluang, tunjuk ajar dan bawa anak-anak yang ingin belajar ke tempat-tempat ataupun kolej-kolej ataupun tempat pengajian yang sesuai dengan mereka. Dan kami juga akan tunjuk ajar supaya mereka diberi kursus keusahawanan supaya mereka boleh jadi seorang usahawan. Dan saya nasihatkan kepada ibu bapa bahawa jangan kecewa. Jangan pandang keputusan itu sebagai muktamad. Itu hanya permulaan. Tak kira result bagaimanapun, ada banyak peluang untuk anak-anak kita berjaya. Kita sepatutnya beri sokongan, confident kepada anak-anak kita. Jangan kurangkan confident dia. Jangan kita asyik marah mereka. Itu adalah kesilapan ibu bapa. Kita kena beri dorongan supaya mereka boleh berjaya. Bawa anak-anak pergi daftar dekat kolej-kolej ke mana-mana yang ada program-program TVET. Yang mana yang nak masuk universiti, ada cukup syaratnya. Kalau dia B40, salurkan permohonan melalui yayasan. Kami akan bantu. Kami di sini adalah yayasan yang membantu. Dan mungkin kami tak boleh bantu semua orang. Bukan cara automatik kita dapat bantu semua yang mohon. Ada juga yang kita hanya boleh bantu setakat mana tempat-tempat yang boleh terima mereka. Mungkin result dah tak boleh sampai ke universiti, memang universiti tak akan terima. Tak mestinya yayasan ni, kalau mohon ke yayasan boleh masuk ke universiti. Tak mestinya. Kami akan cadangkan tempat-tempat yang sesuai. Tapi yang pentingnya, don't ever give up. Jangan putus asa. Ibu bapa pun jangan putus asa. Jangan penting tentang kewangan dulu. Carikan tempat dulu. Dan lepas tu kita cari jalan macam mana boleh bantu pelajar-pelajar itu capai matlamat yang ataupun apa dikehendaki oleh ibu bapa untuk mereka berjaya. Itulah yang penting sekali. Okey, terima kasih yang bagi Tan Sri atas pesanan. Maksudnya kita cari peluang untuk ni, dan untuk makluman hadirin hadirat sidang pendengar yang menonton di Facebook Live dan sebagainya, untuk maklumat tentang Yayasan Prihatin, mungkin tuan-puan boleh login ke yayasanprihatin.com dan tengok akses kepada peluang pendidikan dan isi maklumat anak-anak tuan-puan ataupun anak-anak murid. Mungkin ada kaunselor yang nak bantu anak murid. Selalu isikan maklumat tentang maklumat peribadi pelajar, ada pendaftaran SPM. Kalau mungkin dalam laman web Yayasan Prihatin Nasional ni untuk pendaftaran SPM 2016 hingga 2020 yang bagi Datuk. Jadi mungkin yang bagi Datuk mungkin boleh jelaskan tentang macam mana nak hubungi Yayasan Prihatin, sebab saya dah bagi tahu. So maksudnya pergi saja ke website yayasanprihatin.com. So saya ulang, yayasanprihatin.com. Lepas tu dekat situ ada macam-macam maklumat. Salah satu akses kepada pendidikan iaitu klik kepada button pendidikan dan isikan maklumat, dan insya-Allah pegawai Yayasan Prihatin akan menghubungi tuan-puan untuk beri maklumat lebih lanjut. Jadi mungkin soalan kepada yang ni daripada Datuk Wan Azizi, Setiausaha Hulu Perak Doctorate Association ni. Macam mana nak menghubungi Yayasan Prihatin? Jadi saya dah bagi tahu sikit, tapi mungkin Datuk Azudin lebih maklum tentang macam mana nak hubungi Yayasan Prihatin. Silakan yang bagi Datuk. Okey, Dr. Wan, berkenaan dengan Yayasan Prihatin sekarang ni, apa yang Dr. Wan bagi link tadi, kita boleh pergi kepada link peluang pendidikan tu kepada anak-anak, adik-adik yang ada dekat luar sana, kepada guru-guru kaunselor, sebagaimana Dr. Wan beritahu tadi, boleh guide, kerana dalam link itu kita dah sediakan template untuk isi nama, boleh upload result SPM. Kat sini saya nak maklumkan
bila nak sertakan maklumat itu, tolong bagi maklumat yang benar. Waimah result macam mana sekalipun just bagi. Kami akan bantu sebaik mungkin untuk kita salurkan, kerana untuk hari ini kita akan kumpulkan, saya akan bawa segala permohonan ni kepada semua proses atau peringkat rayuan di peringkat UPU untuk anak-anak di Perak ataupun di luar sana. Dan juga kepada TVET kita akan kumpulkan, kita akan tengok kesesuaian apa khusus dia untuk kita salurkan kepada rakan-rakan strategi TVET kita. Dan pergi balik sebagaimana Tuan cakap tadi, www.yayasanprihatin.com. Dekat situ ada satu link, kita panggil link peluang pendidikan. Dengan link peluang pendidikan tadi itu isi nama, nombor IC, pendapatan keluarga, kerana data itu kita akan sinkronis balik sama ada dengan peringkat KPT ataupun dengan TVET rakan-rakan strategi di Yayasan Prihatin, insyaAllah. Dan kepada mereka yang nak berhubung dengan pihak yayasan, dalam yayasan itu ada phone number dan ada pegawai-pegawai yang akan in charge melibatkan apa jua permasalahan, melibatkan pendidikan, peluang yang nak pergi ke mana selepas ni, TVET macam mana yang nak diberi peluang, dan kita akan traduksi kerana mungkin sekarang ni dalam musim kita berada dalam keadaan negara yang tengah PKP. Selepas ini insya-Allah saya telah berbincang dengan beberapa pihak yang mana saya dengan Tan Sri akan turun sendiri menjelajah seperti biasa pada insya-Allah kalau tiada harap dalam masa hujung tahun ni untuk kami turun ke Perak. Kita akan turun ke seberapa banyak kawasan yang boleh. Dekat situ kita ada banyak peluang yang mana bagi pelajar-pelajar sebagaimana Tan Sri cakap tadi, mohon apply. Dapat tu bagaimana kita tahu, kita sedia maklum kerana sekarang ni bukan kata B40 saja ramai yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ni, terlalu ramai dalam keadaan mereka yang memerlukan. Dan kami prihatin di pihak yayasan, kami akan cuba membantu sehabis mungkin bagaimana sebagai contoh kita nak mencari dana-dana derma siswa kepada pelajar-pelajar yang layak, bagaimana kita nak bantu untuk bantuan kewangan sama ada daripada kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. Sekiranya kami tak ada data, sekiranya tidak ada permohonan, kami pun tak boleh nak mula. Kita kena ada dulu semua tu, barulah kita boleh start untuk kita mulakan bantuan kepada pelajar-pelajar yang memerlukan. Saya yakin pihak-pihak kaunselor di sekolah mungkin boleh mainkan peranan ni. Saya rasa mungkin di peringkat urustia boleh uruskan sekali lagi untuk program yang khusus yayasan dengan pihak kaunselor di negeri Perak, dan insyaAllah kita akan bagi satu ruang dan peluang yang cukup luas kepada semua guru-guru dan kaunselor untuk bersama dengan Yayasan Prihatin, insyaAllah. Itu dah. Okey, jadi alhamdulillah, terima kasih atas maklumat Baga Datuk Aizuddin tentang macam mana kita nak menghubungi Yayasan Prihatin melalui yayasanprihatin.com dan juga akses kepada pendidikan. Jadi insya-Allah lepas ni melalui Institut Darul Rizwan, melalui Kerajaan Negeri Perak, jadi kita akan sediakan maklumat dan juga urustia lah bagaimana kalau mungkin ada kaunselor yang ingin mendapatkan maklumat, dan kita akan bekerjasama dengan Yayasan Prihatin Nasional untuk jelajah ke seluruh negeri Perak dan bertemu dengan semua kelompok masyarakat supaya mereka mendapat maklumat secara direct langsung daripada Yayasan Prihatin Nasional. Jadi macam biasa masa mencemburui kita, saya rasa sekali silakan Datuk Aizuddin. Kalau ikut statistik data yang saya, Tan Sri dan jawatankuasa turun dekat Perak daripada, saya rasa daripada 2012 lagi, statistik terakhir pada 2017 pun kita telah bantu pelajar di Perak seramai 9,822 orang. Yang terakhir kami turun di jelajah itu, kami telah bantu 9,346 orang pelajar lepasan SPM untuk kita bantu masuk ke IPT dan juga kolej-kolej TVET melalui program jelajah pendidikan. Dan sekarang insyaAllah saya pun dah bincang dengan Tan Sri kemarin, kita tunggu reda pandemik, tunggu tahap imunisasi vaksin telah mencapai tahap yang cukup lebih daripada 80% di seluruh negara, dan insyaAllah kita akan kembali ke Perak sekali lagi dengan Tan Sri sahut. Tan Sri dia suka turun dia, dan bagusnya bila kami menjelajah, Tan Sri akan memberi segala input. Tan Sri dia punya konsep dan juga program dia tak nak lihat pelajar yang tak akan belajar, tak kira apa sekalipun dia akan bantu. Dan itu janji kami di Yayasan Prihatin Nasional, insyaAllah.
Alhamdulillah, tahniah kepada Yayasan Prihatin Nasional, tahniah kepada Yang Bahagia Tan Sri, tahniah kepada Yang Bahagia Datuk Aizuddin atas usaha untuk membantu anak bangsa Malaysia mendapat peluang untuk akses kepada pendidikan yang lebih meluas. Jadi alhamdulillah saya rasa webinar mensejahterakan modal insan edisi khas di bawah program yang dinaungi oleh YB Saidi, Exco Pendidikan Tinggi dan juga modal insan di negeri Perak ni, saya rasa dapat maklumat yang banyak daripada Yayasan Prihatin. Jadi insya-Allah perjalanan beribu batu bermula dengan langkah pertama. Jadi hari ini webinar ni sebagai langkah pertama Kerajaan Negeri Perak dengan kerjasama Yayasan Prihatin Nasional melalui inisiatif Institut Darul Rizwan dan juga Hulu Perak Doctorate Association dan juga kumpulan pemikir Darul Rizwan, insya-Allah kita akan teruskan untuk memastikan semua anak kita di peringkat negeri Perak dan negeri-negeri lain untuk mendapat akses kepada pendidikan yang lebih berkualiti. Jadi akhir kata sebelum saya serahkan kepada pengerusi, moh belajar lebih jauh. Saya orang Penang, nak cakap Perak tak apa-apa ni, tapi moh belajar lebih jauh. Jadi insya-Allah kita sama-sama, Yang Bahagia Tan Sri pun orang Penang. Saya terinspirasi daripada Tan Sri daripada sekolah rendah, sekolah menengah lagi. Dah jumpa Tan Sri. Masa tu memang Tan Sri berusaha sampai sekarang. Destiny Anak Bangsa memang saya ikut follow macam mana pro diploma, pergi diploma dan sebagainya. Jadi saya rasa sebab masa mencempuri kita, terima kasih sekali lagi Yang Bahagia Tan Sri, terima kasih Datuk Aizuddin atas maklumat yang orang kata apa, luahkan segala-galanya tanpa orang kata menyorok maklumat. Memang Prihatin ni memang sangat prihatin. Jadi tahniah kepada Yayasan Prihatin Nasional. Jadi saya serahkan balik kepada Tuan Mahathir Mohamad, pengerusi majlis kita pada hari ini. Terima kasih, minta maaf atas kekurangan. InsyaAllah kita akan teruskan dengan webinar-webinar akan datang. Terima kasih. Silakan bagi Tuan Mahathir. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada moderator yang berusaha Profesor Madya, Dr. Rizwan Cik Ros, dan kedua ahli panel yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri, Datuk Sri IR Dr. Sahul Hamid bin Abu Bakar, dan yang berbahagia Datuk Muhammad Aizuddin Ghazali di atas penerangan dan perkongsian ilmu yang bermanfaat. Semoga semua peserta dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi dan dapat berkongsi dengan rakan-rakan serta jiran yang tidak dapat turut serta dalam siri webinar ini. Sekiranya masih lagi terdapat sebarang pertanyaan atau maklum balas berkaitan webinar ini atau soalan-soalan kepada Yayasan Prihatin Nasional, tuan-tuan dan puan-puan peserta boleh kemukakan pada ruangan chat yang disediakan dalam Microsoft Teams, dan sekiranya peserta yang menonton di Facebook Live, sila kemukakan cadangan dan pertanyaan dan maklum balas anda di ruang komen di bawah. Dan pegawai saya ada menuliskan komen tersebut. Jika ingin email kepada Sekretariat Webinar Darul Rizwan, boleh email kepada webinar.idrperak@gmail.com. Jadi yang ini kita akan sentiasa, maknanya apa yang kita bincangkan ini kita akan move forward lagi. So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dan kita akan forwardkan kepada Yayasan Prihatin Nasional lah. Dengan ini berakhir sudah siri webinar Darul Rizwan bertemakan mensejahterakan modal insan edisi khas bertajuk Moh Belajar Lebih Jauh. Ucapan tahniah buat semua peserta yang memberi kerjasama dan sanggup menunggu sehingga ke penghujung webinar. Jadi selepas ini kita akan ada 3 lagi webinar, iaitu sesi webinar seterusnya sempena sambutan Hari Wanita Kebangsaan pada bulan Ogos ini. Pada esok pukul 3 petang, webinar bertajuk Pengantunan Cyber Semasa Pandemik. Selamatkah anak-anak kita? Dalam usaha ini meningkatkan kesedaran hak dan kesihatan reproduktif dan seksual HKRS Negeri Perak. Webinar ini akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Kamal Kenny, pengerusi Persatuan Kesihatan Reproduktif Malaysia FRHEM, bersama Puan Sri Hatini binti Muhammad Samsudin, pengarah wanita Perak sebagai moderator. Bukan yang ini je, ada lagi 2, iaitu nantikan juga webinar Darul Rizwan mensejahterakan modal insan siri 2 bertajuk Kepayahan Hari Ini, Kemenangan Hari Esok, yang akan berlangsung pada 23 Ogos 2021, menampilkan panelis pakar motivasi terkenal Dr. Tengku Asmadi dan Dr. Siti Haslina alias pensyarah psikologi klinikal daripada University of Cyberjaya.
Dan yang tersusun lagi ada satu lagi, dan jangan lepaskan peluang untuk menyertai webinar Darul Rizwan Mensejahterakan Modal Insan Siri 3 bertajuk Berdamai dengan Takdir pada 6 September 2021 yang menampilkan pendakwah terkenal Ustaz Don Daniel sebagai panelis jemputan bersama Dr. Siti Haslina alias Pensyarah Psikologi Klinikal daripada Universiti Cyberjaya. Jadi logkan 6 tarikh yang kita telah susun iaitu 12 Ogos, 23 Ogos dengan 6 September untuk webinar ini. Jadi share, like Facebook IDR, nanti kita akan sentiasa memberi input tentang webinar yang akan dilangsungkan dalam pipeline kita untuk kita kongsikan dalam webinar ini. Jadi sebelum bersurai, saya mewakili jawatankuasa webinar merakamkan ucapan terima kasih kepada semua peserta dan semua pihak yang terlibat dalam memastikan penganjuran webinar ini berjalan dengan lancar dan jayanya pada hari ini. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutul bicara jemari disusun, maaf dipinta. Sekian saja untuk kali ini. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang pengendalian majlis sebentar tadi. Sesungguhnya yang terbaik itu datang daripada Allah SWT, yang kekurangan itu datang dari kelemahan saya. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua di lain masa bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih semua. Okey. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Dr. Azrin, terima kasih Dr. Rizwan. InsyaAllah ya, this is not the one and only ya. Kita akan ada follow up lagi program